belajar tahu. Maksudnya, setiap orang yang sudah terima tahu, dia akan melaksanakan tahu ini dalam kejadian kehidupannya. Macam mana melaksanakan atau dipanggil memperkhidmatkan ini cara yang betul dalam kehidupan kita. Melalui kelas ini, kita akan memahami juga. Yang objektif ketiga adalah melaksanakan pengetahuan kebetulan dalam kehidupan harian dan menentukan minda dan badan. Setiap hari, setiap masa minda kita, minda maksud itu pemikiran kita selalu berfikir kan. Ya, kita berfikir dengan banyak. Ini dipanggil minda kita. Apa yang kita fikir atau dalam minda kita kadang-kadang adalah positif, kadang-kadang ada negatif kan. Jadi macam mana melakukan membiarkan minda kita selalu dalam keadaan yang positif, keadaan yang betul adalah penting. Yang pemikiran yang positif ini akan memberikan kehidupan kita lebih lega, lebih mudah hati, lebih senang hati. Adalah penting. Jadi ini adalah objektif yang kita belajar. Kelas ini akan memahami dengan melanjutnya. Okey. Ya, kita bermula dengan soalan pertama. Soalan pertama ini diturunkan oleh kita punya cikgu, kita punya master Cikong. Master Cikong selalu ada sentiasa berada dalam berada pada sekeliling kita. Jadi kita punya guru memang memahami kita setiap orang. Dia tahu apakah soalan, apakah masalah yang kita hadapi. Jadi soalan ini akan menolong kita untuk memahami dengan lebih lanjut semasa kita melaksanakan tahu. Soalan pertama, mengapa manusia akan hidup semula? Ya. Jadi ini perkataan yang mungkin ramai sudah pernah memikir sebelum ini. Hidup semula. Adakah percaya, adakah Kak Pamini atau Kak Sunita percaya hidup semula? Kita manusia akan hidup semula. Ada kan? Ya, ini hidup semula dipanggil also reincarnation. Maksud ada yang lahir, selepas lahir pada satu tempoh, mungkin 80 tahun, 100 tahun, ini untuk manusia akan meninggal dunia. Meninggal dunia selepas itu akan lahir semula. Bila lahir, dia mungkin bukan lahir semula dengan manusia, tapi mungkin binatang atau lain-lain. Yang ini adalah dipanggilkan hidup semula. Memang dalam dunia ini kita setiap orang melalui proses hidup semula. Jadi soalan ini untuk memahami mengapa manusia akan hidup semula. Bolehkah hidup semula ini dihentikan? Kalau dihentikan, maukah kita setiap orang hentikan ini? Kita jangan hidup semula lagi. Tapi selepas kita meninggal dunia, mana kita nak pergi? Kita nak pergi syurga. Selepas kita pergi ke syurga, kita tak payah datang atau tak payah hidup semula. Kita mengelakkan ini. Bagaimana henti atau mengelakkan ini adalah penting kan? Nak tahukah? Memang kan kita nak tahu soalan ini. Jadi tengok apakah yang kita punya cikgu, kita punya master bagi tahu. Jawapannya, okey, sini kita hidup semula ya, maksud ini ya reincarnation. Yang selepas mati dia akan hidup semula. Hidup semula tidak mungkin sentiasa menjadi orang kan. Kadang-kadang jadi orang adalah baik. Kadang-kadang menjadi binatang. Yang kita ada tengok yang ini gambar ni, ini binatang dia nampak macam ada muka seperti orang juga kan. Bila kita hidup semula, kita membawa apa yang kita berlaku pada hidup ini ke hidup yang semula. Jadi apa-apa yang mungkin berlaku
Okey, jadi untuk mengelakkan ini adalah penting. Ini cuma gambar untuk memahami lebih okey hidup semula. Okey, bagaimana boleh menghentikannya? Atau mengapa ini tidak dihenti adalah samalah. Sebab untuk jawab mengapa ini tidak dihenti, mengapa kita hidup semula, ini adalah sebab kita tidak sedar. Ya, manusia tak memahami. Pertama tak memahami ini adalah kita kalau tak buat apa-apa, hidup kita selepas meninggal dunia ini akan hidup semula. Sebab kita tak tahu, tak buat apa-apa, kita tidak sedar. Yang kedua, sebab manusia mempunyai akma. Kita faham ini akma kan? Akma atau kita cakap seperti kita punya roh kan? Kita punya roh, tapi dia bukan dia macam dia akma. Kita punya akma adalah roh yang pada badan dalam kita setiap orang. Yang roh ini, yang akma ini, dia meninggal dunia tapi dia tak balik ke syurga. Roh ini atau akma ini akan hidup semula. Yang satu mengapa lagi? Sebab kita tidak dapat jalan yang benar. Kita tidak dapat. Jadi kita tak ada jalan yang benar untuk kita membalik ke syurga. Jadi manusia hidup semula, kan? Okey, ini ada faham Okey, kita tengok. Okey. Mengapa kita ada hidup semula? Sebab ada tidak sedar manusia mempunyai akma. Okey. Macam mana menghentikannya, kan? Bagaimana menghentikan? Ini adalah penting. Untuk menghentikan ini, kita pertama mesti mendapatkan jalan yang betul boleh balik kepada syurga. Hari ini kita menerima tahu. Selepas menerima tahu, kita sudah tahu kita adalah 3 kesatian. 3 kesatian ini adalah cara untuk kita balik kepada syurga. Yang kesatian pertama itu adalah pintu utama, kan? Ya, pintu utama. Dan juga bagi tahu kita dengan pintu utama, kita memahami kita punya roh. Kita setiap orang akma memahami akma kita dengan melantik atau menggunakan belajar ini dengan belajar tahu dengan baik, kita memahami akma kita adalah sempurna. Akma kita adalah baik, hati yang baik. Kita selalu belajar kegiatan yang baik. Nanti bila kita meninggal dunia, akma kita dengan jalan yang betul, dengan kegiatan dan kegiatan yang baik kita berlakukan, inilah kita boleh balik ke syurga. Okey? Sekarang sudah tahu akma adalah penting, dapat jalan yang benar adalah penting supaya dapat balik kepada syurga. Okey. Saya teruskan soalan kedua. Soalan kedua ini tanya mengapa mempunyai karma. Ya, apa itu karma? Karma ada faham kan? Pak Mini, karma ada faham yang biasa kita cakapkan. Ya betul. Hidup semula adalah juga satu dikirakan dengan karma. Ya, karma itu akan mengikuti bila kita hidup semula. Okey, yang biasa kita boleh lebih memahami karma ini adalah you buat baik akan dapat baik. Kalau buat jahat akan dapat jahat. Ini jahat atau baik dia akan mengikut kita. Bila hidup semula dia akan ikut, dia tak akan hilang. Sampai you sudah membayar atau melaksanakannya, dia barukan hilang. Okey. Jadi yang sama soalan, kita belajar tahu akan belajar dengan tekun, belajar dengan lanjut kita akan memahami. Yang karma ini bolehkah dia dihentikan? Memang boleh. Bagaimana boleh menghentikan karma ini, kan? Karma ini dia adalah secara semula jadi, pada dunia ini. Karma ini dia juga sangat saintifik. Contoh seperti
you tumbuh satu benih buah mangga, you tumbuh dia dalam tanah. Benih ini akan tumbuh pokok mangga dan berbuah pokok mangga kan. Ya, betul. Dia memang ini saintifik. Dia apa benih, apa kegiatan yang kita buat, kita akan mendapat balik yang buah-buah itu. Ya, ini dipanggil. Kalau kita pahami, dia adalah semula jadi, dia adalah secara, dia pun sebagai timbang ini, timbang untuk membalancekan. Orang yang buat baik akan dapat baik. Orang kita yang buat jahat, kita akan dapat jahat. Kalau kita sudah memahami ini memang satu prinsip, satu semula jadi dalam dunia ini. Kita apa yang kita nak buat, kalau pilih you nak buat baik atau nak buat jahat, memang nak buat baik kan, sebab kita nak dapat baik. Ya, ini maksudnya. Dia ada satu timbang. Ini timbang adalah betul dan adalah semula jadi. Okey. Jadi inilah karma kan. You tengok orang ini duduk di sini, bila dia menjatuhkan ini satu batu ini nanti jatuh akan balik kepada diri sendiri. Jadi you buat baik dapat baik, you buat tak baik dia akan tak baik. Macam English cakap, what goes around comes around. Okey. Jadi ini adalah karma. Kita mesti berbuat karma yang baik. Kehidupan kita akan tukar. Bila kita kadang-kadang kita sekarang sudah menerima tahu kita berlaku banyak yang baik. Tapi mungkin juga bila you buat banyak kegiatan yang baik, you masih menghadapi masalah. Mengapa macam ini? Sebab ada sebab juga. Kita mengamal pada hidup-hidup yang lalu, kita tak tahu. Mungkin kita buat banyak karma yang baik. Hidup ini kita akan dapat banyak kesenangan. Kadang-kadang kita hidup yang lalu kita buat kegiatan yang tak baik, mungkin dia akan kehidupan kita yang menemui banyak kesusahan, kegagalan atau segala cabaran. Ini adalah berkaitan dengan karma yang kita buat pada masa dulu. Tapi kita jangan pedulikan. Apa yang penting, mula dari sekarang kita buat kegiatan yang baik. Kita akan menanamkan ini benih-benih yang baik. Nanti benih yang baik ini berbuah, hidupan kita akan tukar. Faham? Jadi ada orang yang berasa, saya belajar dekat temple 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi dia menghadapi masalah yang susah juga. Ini you mesti mempunyai minda, fikiran yang positif. Bila kita menemui kesusahan ini dia sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan sudah mengurangkan. Tapi dia tak mungkin bagi hilang semua. Yang kita buat niat yang lalu, dia akan kita mesti membayar balik. Okey. Jadi apa yang penting, kita sekarang sentiasa buat dengan baik. Kalau menghadapi masalah, kita pun faham ini adalah hakma yang dulu kita mesti bayar balik. Okey. Selepas ini, okey, so kita tahu apa itu hidup semula, apa itu karma, boleh hentikan kalau buat dengan baik. Okey. Kita masuk ke soalan ketiga. Manusia menghadapi dengan banyak kesusahan, masalah dan penyakit yang tidak dapat dielakkan. Dari manakah masalah ini berlaku? Okey. Ini pun ada berkaitan dengan karma kan, tadi yang kita cakap itu dengan karma. Macam mana kita belajar ini boleh mengelakkan. Bila kita boleh mengelakkan ini, kita akan berlaku dengan karma yang baik. Bila kita menghadapi banyak masalah kesusahan, inilah datang dari mana? Datang dari hati diri sendiri. Okey. Kita tengok gambar ini ya, ada 3 gambar sini ya. Okey, nanti saya buat satu pointer.
ini hati ya. Hati ini adalah satu satu perkataan. Perkataan ini kalau kita uh, kita Google tengok hati itu, hati dalam badan kita macam ini gambar kedua kan. Ini adalah hati. Hati ini adalah satu organ pada badan kita. Ya, ini dipanggil yang kita kalau you tanya doktor mana itu hati, dia akan tunjuk you gambar ini. Tapi dekat temple bila kita cakap hati kan, hati adalah satu okey, dalam gambar satu ini. Ini ada satu love kan. Ini love yang maksud yang hati kita dari pemikiran, dari minda kita. Okey. Ini perkataan hati, dia bukan menunjukkan organ dalam badan. You tahu dari perkataan hati ini di Cina, di perkataan Cina, dia ini gambar apa? Gambar ini tengok macam jantung kan? Jantung. Jantung. Di perkataan Cina hati dia ada sama maksud pada organ jantung. Okey. Jadi yang betul-betul ini yang sepatutnya ini hati daripada hati kita adalah seperti itu minda, adalah pemikiran, adalah hati yang baik. Kita cakap hati yang baik bukan ini organ-organ yang baik kan. Kita membuat pemikiran yang baik, kelakuan yang baik. Ini adalah hati yang baik. Okey. Okey. Jadi macam mana mengelakkan kesusahan ini? Kita mesti dari hati kita. Hati kita dia akan menyebabkan adalah berkaitan dengan karma. Hati yang baik akan membuat kelakuan yang baik. Kalau kita ada hati yang tidak baik, contoh macam mana? Orang yang greedy itu okey, ada orang yang greedy itu macam mana cakap dalam tamak. Tamak. Ya, betul tamak. Terima kasih Kalau orang yang tamak, orang yang tidak menghormati orang tua-tua, orang yang banyak proud, banyak sombong, ini adalah kelakuan atau hati yang tidak baik. Hati orang yang suka memarah orang, sentiasa memarah, ini pun adalah hati yang tidak baik. Hati yang tidak baik akan membawa kepada karma yang tak baik. Okey. Jadi kita mesti belajar berlaku bermula dari hati yang baik. Hati yang baik kita sentiasa memikir tentang orang lain. Ya, you contoh kalau you bercakap perkataan ini dengan orang lain, orang akan berasa baik, berasa senang. Ini adalah perkataan yang baik yang kita boleh lakukan. Contoh apa-apa yang orang lakukan kepada kita, kalau kita berasa kita senang hati, kita jangan lakukan ini kepada orang lain. Okey. Contoh kita mesti hormati orang, mensayangi kita punya ibu bapa, ini adalah hati yang baik. Okey. Kita sentiasa buat baik untuk orang lain, kita akan menerima karma yang baik, akan mendapat merit. Merit ini merit ini panggil pahala, betul. Kita dapat pahala yang baik. Bila kita dapat pahala ini, bila kita menghadapi masalah, Buddha akan menggunakan pahala ini untuk mengurangkan atau berhentikan masalah yang akan kita hadapi. Ada faham kan? Pahala ini penting. Kalau kita tak ada pahala kan, bila kita ini karma yang tak baik datang, ini guru kita punya cikung master, Tuhan nak menolong, dia kadang-kadang dia pun tak dapat menolong sebab kita tak ada pahala. Jadi kita sentiasa buat kegiatan yang baik, kita akan dapat pahala ini untuk mengurangkan masalah dan kesusahan dalam harian-harian kita. Maknanya kadang-kadang kita pun tak tahu, tapi kita boleh berasa. Kita dapat banyak contoh daripada ini speaker atau itu yang banyak yang selama belajar tahu di temple,
mereka akan berasa kehidupan mereka akan lebih smooth, lebih baik, akan improve, menjadi lebih baik, dan ini kesusahan sudah kurang, semakin kurang. Inilah yang di belakang kita mungkin tak tahu, tak nampak. Kita punya Cikung Buddha, kita punya Kuan Yin Buddha, Saint and Sages sudah menolong kita melalui masa-masa yang tidak baik atau kesakitan. Sudah dielakkan, sudah dikurangkan. Okey? Macam mana menghadapi, mengapa kita menghadapi? Sebab ada karma. Macam mana mengurangkan? Kita buat pahala, okey? Pahala yang baik sentiasa. Okey, kita sekarang masuk ke soalan 4. Apakah perbezaan daripada Buddha dan manusia? Dan bagaimana bezakannya? Kita tengok gambar ini kan. Yang orang ini kita tahulah yang biasa manusia. Manusia biasa cakap macam ini. Jari tunjuk-tunjuk. Jari tak cukup. Nanti ini tumbuk dia pun tunjuk nak lawan macam ini. Tapi Buddha atau Saint and Sages dia tidak macam ini. Apakah perbezaannya yang kita tengok? Yang perbezaan pertama daripada niat dan pemikiran. Niat dan pemikiran semasa. Okey. Semasa bila maksudnya dia tak tentu masa. Kalau sehari ini kamu keluar ada satu motosikal melalui satu jalan, dia punya di dekat jalan ada satu air. Air akan splash kan? Splash nanti dia air ini kena kita. Pada masa yang ini apakah pemikiran atau apakah niat yang naik pada pemikiran kita? Ini panggillah semasa itu. Bukan you yang ada preparation. Nanti saya nak menemui kita punya guru, saya nak boleh buat prepare, atau interview, nak interview kerja kita boleh prepare, cakap baik-baik saja. Ini tidak bagi preparation, tapi dengan semasa bila you menemui ini, apakah niat yang inilah betul-betulnya. Niat yang baik adalah sentiasa menunjukkan niat yang baik ini adalah Buddha. Kalau kita sentiasa memikir niat yang tak baik, you tengok kadang-kadang ada orang macam ini. Dia tak tentu pun, tapi dia sentiasa ada niat yang tak baik. Bila dia beri barang pun dia berasa, barang ini mungkin banyak mahal loh. Okey, ini sudah untung banyak lah. Saya yang rugi lah. Sentiasa saya rugi, orang yang untung. Ini adalah niat yang negatif. Okey, kita kalau apa-apa yang berlaku, kita pun sentiasa memikir niat yang positif, you akan dapat positif. You ada niat yang negatif, niat ini dia akan menghubungi dengan niat yang sama, you tahu kan? Dia ada satu frekuensi. Macam radio, you tune kepada radio punya frekuensi ini gelombang, dia akan menerima ini radio dari ini stesen kan. Macam niat kita pun macam ni. Jadi kita sentiasa memikir dengan niat positif, you akan mendapat atau menghadapi dengan niat yang positif. Orang yang positif akan dekat sekeliling kita. Okey? Ini adalah beza satu yang niat kita manusia dengan Buddha. Yang beza kedua, dari manakah niat kita tumbuh? Ini ditumbuh daripada akma kita. Niat ini pun bermula daripada akma. Bila sekarang saya bercakap kita melakukan segala-gala apa yang kita lakukan adalah bertentang dengan apa yang kita mikir, dan pemikiran ini adalah dari akma. Jadi akma yang baik, akma kita dengan originalnya memang dengan baik hatinya. Kita punya akma memang baik hatinya. Contoh macam mana? Bila kita nampak setiap ada orang nak ada satu kanak-kanak dia nak jatuh, kita akan automatik menghadapi dan menolong dia kan. Ini niat atau kelakuan ini adalah secara automatik. Ini bila kita menolong, hati kita berasa gembira.
Inilah niat yang original kita. Setiap orang kita mempunyai niat yang baik. Niat yang baik meliputi menghormati, respect atau filial piety kepada ibu bapa kita. Kita menghormati, kita melakukan baik dengan ibu bapa kita. Ini pun adalah niat yang semula jadi kita. Bila kita membuat filial piety, menghormati ibu bapa, kita akan berasa gembira dengan secara semula jadinya. Okey. Jadi ini adalah perbezaan. Maksud kita kalau sentiasa berniat yang baik, kita seperti Buddha. Kalau kita berniat yang tak baik, kita macam hantu kan, macam hantu dari neraka. Ya. Jadi dia perbezaan cuma niat saja. Inilah Buddha yang bagi tahu kita. Tapi sentiasa you keep your mind positive, not easy. You sentiasa nak keep yang niat yang baik ini. Nanti you keluar satu orang shout at you, dia marah. Lalu orang tak ada, orang you cuba kalau satu orang you tak kena pun, you jalan-jalan, dia sengaja menghadapi you, tak marah kuat-kuat. Nanti hati you akan berasa marah juga kan. Mengapa you macam ini? Saya tak buat salah. You nak jerit dengan kuat-kuat. Saya boleh menentang, boleh membuat. Jadi kita manusia biasa sedang nak naik marah. Okey. Kita mesti belajar niat yang baik. Apa yang kita menghadapi, kita belajar menukarkan ini kepada niat yang baik dan positif. Jadi belajar dengan step-step ini, kita akan improve kehidupan kita dan kita akan lebih mendekati dengan kita punya Buddha. Okay. Yang soalan kelima, semasa melakukan tahu, bertemu halangan atau perkara yang tidak puas hati, bagaimana menghadapinya? Adakah kita sekarang belajar tahu, datang ke temple sangat baik, tapi bila kita buat kelakuan yang baik macam ini, kita mungkin menemui dengan halangan atau perkara yang tidak puas hati. Jadi perkara yang tidak puas hati ada halangan-halangan ini, kita mesti mengingat dengan positif. Yang halangan ini adalah untuk melantik kegigihan hati kita. Dia adalah satu training. Contoh you bekerja sudah lewat hari ini, sudah letih, tapi ada kelas. Kelas kita juga boleh attend kelas ini, tak senang kan. Mungkin ini adalah halangan. Ada orang yang berasa, saya sudah kerja balik, sudah lewat tak nak belajar lagi lah. Lebih baik saya tengok video lah. Ada YouTube lah. Tengok YouTube sekejap nanti tidur. Kalau macam ini, kita tidak hati yang gigih. Hati yang gigih untuk melantik belajar, kita akan improve lebih baik. Yang semua orang dia cuba dia pun melalui macam ini. Contoh seperti saya dulu ada kerja, bila boleh datang JB dan Singapura, normal day selepas kerja dari Singapura balik ke JB, ini long queue dekat jambatan kan. Jambatan ini banyak long queue. Kita pun tak kisah. Kita pun datang. Mungkin bila sampai sudah pukul 8:15. Kadang-kadang tak makan pun, tak makan sedikit. Kita terus mengikuti aktiviti dekat temple. Ini pun melantik kita lebih gigih. Okey. Mengapa menghadapi halangan? Supaya kita makin kuat dan teguh lah. Yang sebab lain, tengok semua sen dan Buddha, dia juga melalui banyak halangan baru adalah berjaya. Halangan ini untuk melantik kita supaya kita akan berjaya pada satu hari lagi. Okey. Dan apa-apa yang halangan kita temui, kita mesti ada niat yang positif dan berasa terima kasih kepadanya. Tak senang nak melakukan ini.
Tapi bila you ada halangan, you boleh berasa terima kasih dekat dia. You akan berasa halangan ini akan menjadi satu experience yang banyak baik kepada kita. Kita akan lebih growth, kita akan growth, kita akan lebih berjaya, dan bila kita menemui halangan ini dengan lain kali kita akan menyelesaikan ini dengan lebih senang. Atau kita tengok orang yang menghadapi halangan ini, kita boleh bagi advice. Kita memang betul-betul menemui halangan ini dan kita berjaya pass over halangan ini, kita akan lebih improve lah. Okey, jadi kita mesti berasa dengan terima kasih. Berasa terima kasih ini adalah satu niat atau kegiatan yang banyak baik. Ada orang cakap kita hati yang selalu berasa terima kasih, orang ini dia ada namanya prosperity, prosperity, dia akan lebih baik ya. Okey, berterima kasih. Okey, kita masuk ke soalan nombor 6. Apakah maksud tindakan sembahyang? Itu kowtow and reflective obeisance. Kita datang temple, kita buat kowtow dan reflective obeisance. So ini reflective obeisance macam ini satu cermin untuk mencerminkan kita, sebagai satu nasihat kepada kita sendiri. Jadi bila kita datang ke temple sembahyang, bukan saja ini tindakan reflective obeisance. Ini reflective obeisance refresh kita, bagi kita mikir balik, apa yang kita buat hari ini atau apa yang kita buat tentang orang lain adalah baik atau tidak baik. Ini reflective, own self reflections akan menolong kita memahami kalau apa yang kita buat itu tak baik. Kita memikir balik apa yang saya lakukan semalam dekat depan orang keluarga saya. Apakah saya bercakap ini adakah saya membuat orang marahi? Kita ini apa yang baik kita buat. Kalau yang tak baik atau apa yang kita buat melakukan orang marahi, kan kita akan reflect on our own. Mungkin saya menggunakan cara yang lain. Bila kita yang tak baik, kita akan menukarkan. Apa yang baik, kita continue yang buat apa yang baik. Dengan selalu buat self reflective, kita akan meningkatkan menjadi lebih berjaya. Okey, ini adalah penting. Jadi kita datang ke temple, kita pray dengan ini. Kita bukan semata-mata sembahyang kepada Tuhan saja, kepada Saint and Sages. Saint and Sages dekat meja ini, dia pun tak harap kita, dia bukan harap kita buat ini reflective obeisance sembahyang untuk Saint and Sages, kan. Buddha pun dia tak minta, tapi kita buat ini untuk kita diri sendiri, bukan buat untuk orang lain, bukan buat untuk Buddha. Jadi ini ada faham. Okey, yang soalan ketujuh, mengapa nak belajar Saint and Sages? Kita tengok ada banyak Saint and Sages here sini, kan. Ada Buddha, ada Kuan Yin, ada Jesus Christ. Mengapa kita nak belajar? Okey, kita belajar Saint and Sages supaya menghentikan kesusahan. Kita tadi ada cakapkan macam mana ni kesusahan bermula dari mana? Bermula dari niat. Niat ini, atau bermula bila ini ada karma. Ini semua adalah lahir semula dan karma yang tidak baik. Kita belajar Tuhan dan Saint and Sages. Saint and Sages dia juga melalui kehidupan menjadi sebagai manusia, dia sudah tunjuk bagi kita. Setiap Buddha, Saint and Sages, dia pernah dia sebagai manusia pun. Manusia ini dia akan mengikut jalan yang betul, buat perkara yang baik. Nanti dia akan berjaya. Jadi Buddha dan Saint dan Buddha adalah contoh yang berjaya.
Kita hari ini datang belajar, tahu right? Bukan belajar dengan orang manusia. Setiap manusia dia pun ada tidak kesempurnaan. We are not perfect human. We are still human beings. So that's why we need to learn from Buddha, saints and sages. They are the success example. Dia adalah contoh yang sudah berjaya. Betul tak? Kita belajar dengan dia, mengikut jalan yang ditunjukkan daripada saints and sages. Saints and sages, kita belajar skrip atau perkataan yang dicakap daripada saints and sages tak mungkin salah. Tak mungkin salah. Kalau salah, mungkin kita yang tafsir berlainan. Atau apa yang kamu dengar sekarang yang tidak patut, mungkin saya explain dengan tidak sempurna sahaja. Apa sebenar-benar yang diturunkan oleh saints and sages adalah betul, adalah sempurna, adalah betul untuk kamu, betul untuk setiap orang, betul pada masa ini, betul juga pada masa yang lama, yang selama-lamanya. Inilah adalah perkataan yang skrip yang betul-betul daripada Saint and Buddha. Jadi kita mesti belajar dengan Buddha. Dia adalah satu tunjuk jalan kepada kita untuk balik kepada syurga. Okey? Ini soalan 7. Yang soalan ada skip sedikit. Ini soalan 9. Apakah yang terhormat pada Tao? Terhormat adalah yang the precious, yang terpenting pada Tao ini. Sekarang kita sudah menerima Tao, belajar Tao. Kita mesti memahami apa yang itu yang terpenting, terhormat dalam Tao ini. Yang pertama, mengelakkan kita daripada hidup semula. Soalan pertama kan adalah kita hidup semula. Macam mana berhentikan? Kita mesti belajar Tao, memahami Tao. Tao ini itu ke three treasures, memahami yang akma kita. Nanti akma kita akan balik kepada syurga. Okey, untuk mengelakkan hidup semula. Mengapa nak elak hidup semula? Hidup semula adalah sangat susah. Sangat susah kehidupan ini. Kalau you jadi manusia lagi baik. Kalau you bukan manusia, you menjadi binatang, you kena dibunuh, dimakan oleh orang. Yang ini. Okey, yang sebab kedua adalah memahami akma pada badan kita. Yang akma ini dalam badan kita. Ada faham tak sekarang? Ada tahu yang mana itu akma kan? Yang penting. Kalau you sudah faham, memahami, yang akma ini kita adalah sempurna dan baik. Okey? Ini yang penting, yang terhormat dalam Tao. Yang ketiga, yang penting ini adalah Tao ini adalah satu jalan, satu cara untuk balik ke syurga. Apa yang kita belajar di sini, apa yang kita selepas menerima Tao, kita mesti belajar memahami yang memahami jalan ini. Nanti satu hari bila kita nak balik syurga, saya pun tak tahu dia macam mana, tapi kita tengok internet, kalau you key in syurga, dia macam satu tempat yang sangat sempurna, satu tempat yang baik, yang Tuhan, yang semua Tuhan ada dekat ini syurga. Okey, yang mana itu maksudnya kita nak pergi, tempat yang kita nak pergi, yang akma kita nak pergi adalah tempat ini, jalan ini yang betul. Jadi belajar Tao, dia akan membawa kita ke tempat ini. Okey? Okey, soalan 10. Apakah perbezaan Tao dan agama? Kita datang ke temple, you tengok foto ini kita datang ke temple. Sepatutnya Tao dan agama dia adalah tidak sama. Foto ini cuba lagi kita boleh lebih kita memahami. Yang biasa kita datang ke temple sembahyang, macam foto ini dia dipanggil tekan Tao lah. Bila kita sembahyang di luar yang biasa kita pergi kuih-kuih atau tokong-tokong ya kita sembahyang ini kita dipanggilkan agama. Okey? Apa perbezaannya? Yang pertama, bila kita datang ke temple Tao ini kita belajar, kita ada kelas kan. Kita bukan sembahyang macam patung, bukan sembahyang ni statues atau Buddha sahaja. Selepas sembahyang kita ada kelas, ada memahami. Kita akan memahami dengan lebih mendalam. Ini adalah perbezaan.
Yang temple ini kita pergi sembahyang, nanti balik balik kita sudah lupa. Kita sembahyang kita minta tokong popi kita cari siap popi bagi saya baik nanti kalau saya belajar nanti bagi saya skor banyak A. Kita ada bekerja nanti bagi saya kerja ada naik pangkat. Saya ada beri toto minta tokong tolong nanti ini toto atau 4 perkataan ada kena nanti saya kita sembahyang biasa dengan agama sebab untuk ini, tapi kita belajar tahu adalah dengan mendalam agama adalah satu kata nama anda membezakan untuk membezakan ada Kristian, Buddhism, Islam, Taoisme, Confucius. Agama satu dia ada ajaran juga, tapi dia cuba ajar kita buat baik, buat kegiatan yang baik. Tetapi tahu ini adalah maksud yang sebenar, kita diturunkan daripada Tuhan kepada manusia. Dia ada satu jalan yang bagi tahu dari mana kita datang. Nanti satu hari dari mana kita akan balik. Kita akan dapat 3 treasures. Yang kita sembahyang, kita datang ke temple, yang menerima tahu, kita akan dapat 3 treasures. Yang ini 3 treasure ini banyak penting, is so precious, and cuma menerima tahu kita akan dapat 3 treasure. Kalau you sembahyang agama mana-mana pun kan, dia mungkin ada praying ceremony, tapi maksud belakangnya tak sama. Belajar agama dia akan bagi tahu juga, kalau you percaya nanti akan balik ke syurga. Tapi dia tak ada cara yang seperti di Tao ini, di community Tao, di temple ini, bagi tahu kita dengan terang-terang. Ini adalah pintu akma. Nanti akma kita mesti keluar daripada pintu ini. Kita buat baik, kita mesti belajar, kita ada apalah pahala, yang inilah satu hari kita akan balik ke syurga dengan Tuhan. Dia bagi tahu dengan dia ada garanti ada garanti 3 treasures you practice, you remember it, remember you ingat kan, you tak forget ini 3 treasures memang ada garanti nanti bila kita balik ke syurga. Okey, ini bezanya. Okey, ini saya skip. Okey, kita masuk soalan 11. Apakah maksud guru beramal? Yang hari ini kita menerima tahu daripada Buddha Qigong dan Bodhisattva Yue Hui. Yang dua-dua guru ini guru ini ada masa ini ada berbeza dengan lain. Dia dipanggil guru beramal. Apa itu beramal? Guru yang mendapat mandate daripada Tuhan. Dia adalah ada mandate. Yang mandate ini diturunkan kepada setiap era, setiap tempoh diturunkan kepada 1 atau 2 orang master sahaja. Dia yang pada masa ini diturunkan kepada Master Qigong dan Bodhisattva Yue Hui. Yang lain-lain Buddha kan, dia pada masa ini mereka tak ada ini yang tidak dikatakan sebagai guru beramal. Jadi yang guru atau Buddha lain dia tidak akan menurunkan 3 treasures. Dia tidak menurunkan 3 treasures kepada kita. 3 treasures diberikan daripada Master Qigong dan Bodhisattva Yue Hui. Memang macam ini, okey? Ya, ini adalah adalah maksudnya dan memang berlain dengan lain-lain. Okey. Dan ini juga maksudnya mengapa kita nak bawa orang datang ke temple untuk menerima tahu. Kalau bukan di temple Fotang atau Tao, temple dekat Tao, kita tak ada mandate daripada Tuhan dan atau Qigong Buddha kan, dia tidak akan dapat jalan
yang betul-betul macam ini. Dia tidak akan mendapat three treasures yang memang yang betul. Okey? Jadi kita mesti mengikuti kita punya guru, Budisawa Yehoi dan Master Chikung. Okey. Dia dua guru ini, cuma dua orang guru ini dipanggil guru berakmah. Yang lain-lain kita juga gelarkan Tuhan atau Buddha, tapi tidak ada di perkataan berakmah. Ini bezanya. Okey, apa itu berakmah kan? Kita punya ini tahu ini tahu yang tadi saya cakap pada satu masa ini guru berakmah ada dekat seorang Buddha saja yang pada mula-mula era ini Pai Yang dia bermula dengan Miller for Smiling Buddha. Selepas ini Smiling Buddha menurunkan akmah ini kepada guru kita, guru Master Chikung dan Budisawa Yehoi. Okey, yang bagi dua orang Buddha ini. Dan Buddha ini selepas dia meninggal dunia, kita panggil dia dua orang guru yang berakmah. Tapi ya itu ini persembahan untuk boleh mendapat tahu kan kita punya macam mana cakap kita punya itu kita masih boleh menerima tahu ini tahu dengan betul sebab yang ini Tianming lah kita yang apa kita cakap ini satu benang yang betul ini dia diturunkan kepada Pai Sui Senti, kita punya senior elder Pai Sui and Pusiusi Buddha Pusiusi. So yang ini adalah satu benang yang betul-betul diturunkan, diikuti. Jadi bila kita mengikuti temple ini adalah mengikuti kita punya senior elders, Chen Lao, Buddha Pusiusi dan Pai Sui Senti, kita mengikuti mereka. Dia adalah jalan yang betul. Okey. Saya masuk mengikuti dengan soalan ke-12. Apa itu duduk senyap? Duduk senyap. Ada orang yang belajar berduduk senyap saja. Kita untuk cakap berlantik tahu kan, melaksanakan tahu. Adakah kita perlu duduk dengan senyap? Jawapannya kita biar kita tengok apakah maksud untuk menduduk senyap, apakah kita nak mendapat. Kita nak bila orang duduk senyap sahaja, dia maksudnya untuk menenangkan hatinya, untuk menenangkan hatinya. Jangan berfikir dan bukan-bukan. Kalau boleh buat menenangkan hati dan tidak berfikir bukan, tidak sepatutnya, tidak semestinya kita mesti buat duduk senyap. Bila kita belajar, bila kita berjalan, kita dengan hati yang tenang, kita juga boleh jangan berfikir bukan-bukan, kita akan mendapati hati yang tenang sahaja. Okey. Okay. Dia yang hati yang tenang ini dia boleh berlaku kan bila-bila masa. Tidak semestinya you duduk saja, duduk dengan senyap, you dipanggil tenang hati. Bila you duduk senyap, pemikiran minda kita, dia akan memikir banyak-banyak kan. Dia pun tak akan tenang. Yang penting kalau boleh tenang, bila you jalan, bila you tidak, bila you berlari, hati berasa tenang. Yang inilah yang amat penting. Ada faham? Tak perlu duduk senyap-senyap. Tapi yang penting ini, you tak payah duduk dengan hati senyap, you akan mendapati hati tenang. Ini dulu you tengok Gautama Buddha. Dulu kita bila belajar dia ajaran ini pada era Buddha. Sebab pada masa itu dia duduk senyap
itulah pengajarannya. Tapi pada sekarang kan kita tengok Buddha Qigong, Buddha Qigong dia pun dia pun banyak aktifnya. Dia banyak aktif. Dia tidak tunjuk tak payah. Dia pengajarannya yang penting you ada hati yang baik. Mana-mana you pergi, mana-mana you boleh tolong orang. Sebab you hati yang baik dan hatinya selalu tenang, ini sudah cukup dan sudah penting ya. Bukan tak payah balik duduk senyap 1 jam, 2 jam, tapi minda berfikir dengan lain. Kita kalau mau relax, kalau nak duduk senyap relax, kita boleh buat 5 minit, 10 minit sudah cukup. Bila 10 minit, 5 minit, 10 minit macam ini, kita menggunakan 3 treasures. Kita duduk menggunakan 3 treasures untuk tenangkan hati. Tenangkan hati, contoh seperti berehat, you duduk di rumah pun boleh, di katil pun boleh, you hati 5 minutes, 10 minutes, you baca ini 3 treasures, hati tenang, ini sudah cukup. Tak payah duduk senyap 1 jam, 2 jam, orang panggil pun tak makan, mana-mana pun orang panggil pun tak respon, ini tak payah. Okey. Soalan ke-13, apakah maksud kearifan atau kebijaksanaan? Ini kebijaksanaan ini adalah ini perkataan ini kan, perkataan ini adalah berbeza dengan kepandaian. Okey, kebijaksanaan dan kepandaian tak sama. Kita tengok pengalaman, kepandaian tidak sama dengan kebijaksanaan. Okey, apa maksud kepandaian? Kepandaian bila you belajar, you ada kelas, you belajar satu teknik, you pandai memasak, you pandai itu mana-mana aktiviti lah, you mana pandai itu seorang Olimpik kan, orang ini dia pandai badminton, ini dikatakan satu teknik atau satu kepandaian. Tapi kepandaian ini dia tidak adalah sama, atau kepandaian ini contoh belajar, you ada belajar di sekolah, kita ada pangkat A, pangkat B, kalau orang yang dapat 8A, 10A, kita akan gelak orang ini, panggil orang ini, dia pandai, dia memang smart. Tapi ini smart, dia tak sepatutnya dia bijakkan, dia tak sepatutnya bijak. Apa kebezaannya? Macam mana bezakan ini dua? Orang yang bijak dan orang yang pandai, dia tahu mana apa-apa yang baik, apa-apa yang kelakuan yang tidak baik. Contoh seperti merokok. Orang yang bijak tahu tak merokok ini baik atau tak baik. Orang yang bijak memang tahu. Orang yang pandai pun tahu. Betul kan? Okey, apakah perbezaannya? Ada orang yang merokok, you tanya dia, merokok ada baik kah? Ada boleh menjangkit ke itu penyakit kah? Orang yang merokok dia tahu kan, nanti dia bagi you tengok dia punya kotak, dia tengok orang yang merokok nanti dia punya paru-paru akan hitam, dia akan dapat banyak penyakit. Ya, dia pun tahu, tapi berbezanya dia tahu tapi dia tak melakukan. Yang penting orang yang boleh lakukannya dengan betul. You tahu apa yang baik, you lakukan apa yang baik. Ini dipanggil bijaksana. You tahu apa yang tak baik, you mengelakkan. You jangan mengikuti, you mengelakkan barang-barang kegiatan yang tidak baik. Ini orang dikatakan bijak. Ada faham? Sekarang ada banyak orang yang pencuri atau mana-mana, dia banyak pandai tahu. Orang ini banyak pandai. Dia hacker, buat hacker atau buat apa-apa pencuri atau pengkhianat yang besar. Orang ini semua pandai, tapi tak bijak. Dia melakukan kegiatan yang tak baik. Okey? Jadi kita belajar tahu, kita mesti belajar dengan bijaksana. Yang kita tahu, kita melakukan. Okey, dari mana belajar tahu? Apa yang kita belajar? Kita belajar daripada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu ialah penting. Tuhan, Buddha, dia akan
akan berasa, dia akan dia cuba untuk mendapat, dia akan pentingkan yang hati yang ikhlas kita. Inilah belajar, inilah sifat-sifat untuk belajar tahu. Memulakan yang apa yang belajar, kita belajar yang ikhlas dan memulakan daripada keluarga kita, dan taat dan sayang kepada ibu bapa. Yang penting kita belajar tahu, kita melakukan dalam keluarga kita. Dan keluarga kita yang penting taat dan sayang kepada ibu bapa. Ini yang paling penting. Sebab ibu bapa yang melahirkan kita. Kalau tak ada ibu bapa, tak mungkin ada hari ini. Tak mungkin ada hari ini, tak ada saya, tak ada kita. Jadi kita yang penting taat dan sayang kepada ibu bapa. Menghormati adik-beradik. Inilah yang penting kita belajar tahu, yang kita punya guru minta bagi tahu kita belajar tahu, hati yang ikhlas bermula daripada keluarga. Okey. Dan mungkin ini last sekali apakah maksud keamanan? Bagaimana boleh mencapai keamanan? Keamanan adalah hati yang aman, hati yang tenang. Okey, hati ini adalah satu datang daripada niat kita. Niat kita bukan bertenang sebab kita ada ada handphone yang paling advance, paling baru punya handphone, kita berasa sangat gembira. Nanti you gembira ini sangat short term saja, mungkin 1 minggu 2 minggu sudah hilang. Tapi kalau kita memahami, belajar daripada kita punya mendapat hati dengan tenang, kita akan mendapat dengan selama-lamanya. Okey, menjauh hati yang ketamakan, hati kemarahan, kebodohan daripada diri sendiri kita, menjauhkan ini, kita akan improve dan menjadi lebih baik. Okey. Okey, ini bagaimana berlakukan bencana pada dunia ini, bagaimana boleh ubah nasib. Ini semua adalah yang ini selanjutnya dia bercakapkan sebab oleh hati manusia juga, hati yang tidak baik. Yang bencana yang sekarang mungkin COVID yang turunkan pada hari ini kepada seluruh dunia adalah banyak berkaitan dengan manusia yang membunuh. Membunuh apa? Membunuh binatang. Membunuh binatang yang sudah beribu-ribu, beratus-ratus ribu. Hari ini yang you tengok, kita bila kita datang COVID ini pun daripada virus, dia memula kita semua kena kurungkan diri sendiri dekat rumah. Kita tak boleh keluar macam mana. Dia adalah sebab daripada ini. Jadi apakah bencana apa berlaku, mungkin dari kelakuan dan hati daripada manusia. Kita mesti berubah diri sendiri dari amal kita, membuat baik daripada hati kita. Sehari sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sehari kita buat baik sedikit, lama-lama kita akan lebih improve. Ini lama, selama berapa lamanya. Dengan ini mesti berlaku dengan selama-lama dalam kesehidup kita. Inilah berlaku tahu. Ini adalah sifat dan ini yang kita mesti mengikutilah. Jadi akan berjaya pada hidup ini. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi continuously. Jadi hari ini saya sudah habis untuk sharekan ini soalan yang guru kita Cikgu Buddha nak kita memahami. Saya habis kelas ini, yang last sekali salam ucap kepada semua sekalian, harapkan semua badan sihat dan aman. Kita sentiasa boleh ikut kelas dan sentiasa boleh balik ke Fortang Temple. Kita wish lah kita nak balik ke Fortang, nanti ini COVID sudah lalu, kita balik lagi. Okey. Kalau mana-mana yang tidak sempurna, minta maaf kepada Tuhan dan minta maaf dengan sekalian. Sila kalau mana yang tak sempurna, kita yang speaker yang sila tambahkan lagi. Okey, terima kasih.
Oke, kita tepuk tangan kepada speaker Boya.